Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So untuk video kali ni aku nak sembang santai. Real story kalau kurang jadi perunding hartanah. Adakah indah-indah belaka ataupun susah sangat, teruk sangat ke? Jom dekat video ni aku nak ceritakan. Okay guys, so bila kita cerita pasal perunding hartanah ni, kalau korang ada niat, korang dah rasa macam aku nak jadi perunding hartanah, aku nak try jadi perunding hartanah sebab aku tengok kawan aku tengok orang dekat Facebook, aku tengok orang dekat TikTok, macam best, macam masyuk kan. So aku pun dah stres, dah serabut dengan tempat kerja aku ni. Aku rasa nak berhenti kerja, aku nak buat property pula lah. Kalau korang rasa macam tu, korang kena relax dulu. Sebab first korang kena faham, bila cerita pasal property, korang nak jadi perunding hartanah, korang kena tahu sumber income tu memang pada jualan. Korang dapat jual satu-satu property, maksudnya ada income. Tapi adakah semudah itu untuk korang jual? Dalam sebulan berapa property korang boleh jual? Kalau kita tengok orang lain top sales, kita nampak kebanyakan muka yang sama je yang jadi top. Tapi perunding hartanah yang berdaftar dekat Malaysia setakat hari ni dah 60,000 lebih. Tak campur lagi lah yang dah tak aktif, tak renew dan sebagainya. Tapi nak ceritakan, punyalah ramai yang dah 60,000 lebih yang menjadi perunding hartanah. Tapi kalau kita tengok muka top sales tu, muka orang yang sama je. Bermaksud dekat sini, bukan semua orang dapat achieve target top sales tu. Ada yang masih struggle. Ini yang sebenarnya tak ramai orang nak bercerita. Mungkin perunding hartanah pun ramai yang tak bersetuju. Sebab bila kita cerita macam ni, orang jadi takut. Bila orang takut, orang tak nak join lah dalam bidang hartanah ni. Jadi bila orang takut-takut ataupun kurang orang yang nak join, so recruitment tu berkurangan. Maksud recruitment ni apa? Muhammad A ni dia nak tarik orang jadi perunding hartanah, join bawah grup dia. Tapi sebabkan bila ramai orang takut, tak ramai yang nak join. Sebenarnya pada aku, lebih baik aku cerita terus terang dekat sini. Sebab apa? Kalau korang rasa buat property ni mudah je, end up bila korang dah join, korang dah buat, korang rasa tak mampu nak teruskan, dan korang rasa korang tak boleh buat, korang dah rugi kat situ. Apa yang korang rugi? Pertama dia, bila korang nak daftar sebagai rent, korang kena ambil kursus NCC selama 2 hari penuh berharga RM600. Kemudian korang nak masuk satu-satu agensi, ada agensi fee yang korang kena bayar. Ada agensi yang pernah aku join kosong, tak perlu bayar apa-apa. Ada agensi yang aku kena bayar RM500. Ada juga yang aku dengar-dengar sampai RM600-700 pun ada. So setiap agensi ni dia berbeza-beza kadar pun yuran pendaftaran dia. Tapi NCC, kursus NCC, negotiator, certification course selama 2 hari tu, itu memang fix. Memang RM600 untuk 2 hari. So korang dah selesai kursus, korang dah daftar dengan agensi, korang dah dapat rentek. Macam mana korang nak close deal? Macam mana korang nak dapat listing? Macam mana korang nak dapat klien? So benda-benda ni mula-mula dengar masa awal-awal tu nampak macam indah, macam mudah. Tapi sebenarnya bila dah masuk, tak ramai yang mampu buat. Sebab korang kena bersaing dengan ejen-ejen yang lain. Ada ramai gila. Tak kisahlah korang cakap kat negeri mana pun. Nak berebut untuk mendapatkan listing dan nak berebut untuk mencari klien ataupun prospek untuk membeli. Sama ada klien tu korang nak cari owner, korang nak cari buyer. Memang bukan satu perkara yang mudah. Kalau korang nak buat ads pula, FB ads contohnya, ataupun apa-apa ads lah, sama ada guna Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, benda ni memerlukan kos. Dan kos ni pun boleh kata tinggi sebab ramai orang lain pun menggunakan strategi yang sama. Jadi bersaing. Klien pun bila tengok, dia scroll je. Dia takkan tengok ads kau sebagai perunding hartanah, okey aku nak lantik Mamat ni. Tak. Ataupun korang nak buat konten. Nak buat konten pun bukanlah benda yang mudah. Nampak macam senang, tapi ianya memerlukan effort, tenaga, masa dan komitmen. So kalau korang tak boleh konsisten, agak payah juga. So that's why aku bagi tahu awal-awal, kalau korang nak join perunding hartanah ni, korang kena tahu dia punya sepak terajang dulu. Bermula dengan sumber income tu. Sebab bila korang dah join, income dia memang daripada sales saja. Sebelum join, korang dah kena fikir-fikir ataupun korang dah kena bertanya-tanya, macam mana aku nak dapatkan clients? Sebulan aku boleh dapat berapa clients? Sebulan aku boleh close deal berapa banyak? So perkara-perkara ni yang korang kena ambil tahu. Sebab in the end, kalau
Kalau join tapi korang tak boleh buat, korang pun rugi. And orang yang rekrut pun sebenarnya dia pun tak selesa bila teammate dia join tapi dia tak aktif, dia tak respon, dia tak responsif. Jadi bila korang nak join sebagai perunding hartanah ni, yes, memanglah ada indahnya bila close deal. Fee korang bergantung dengan percentage pada harga jualan tu. Kalau korang dah dapat momentum, korang dah dapat rentak, korang dah tahu tune, korang dah ada clients dan korang ada recommendation ataupun referral daripada from one client to another client, masa tu korang build up. Sebab property ni dia sesuatu yang build up, sesuatu yang korang kena bina daripada asas, daripada kosong, naik sikit demi sikit, dan effort kena lebih. Maksud dia korang kena konsisten. Kalau contohlah cerita pasal kos untuk buat ads, mungkin Mamat A tu dia punya modal tinggi, kau punya modal tak berapa nak tinggi. So kau kena guna strategi yang percuma. Contohnya buat konten. Buat konten pula, mungkin dia punya setup cantik, dia punya followers ramai, dia punya video padu, kau punya baru nak start. Jangan risau, jangan takut, buat je, bedal je. Walaupun ada orang tengok, walaupun tak ada orang tengok, walaupun tak ada like dan sebagainya, buat. Sikit demi sikit kau akan dapat build up the momentum tu. Memang ramai orang yang kau tengok power-power ni, dia orang pun bermula daripada kosong. Lepas tu jangan takut untuk turun lah. Maksud dia, jangan sekadar harap duduk dekat depan telefon, depan komputer je. Kalau boleh turun, pergi jumpa orang. Ada agensi dia sediakan booth. Booth ni macam mana? Korang datang, duduk dekat situ, jaga booth, bagi flyers, bagi business card, kenalkan diri, ambil contact number. Kita panggil ni collect database. So korang kena rajin buat semua strategi yang ada. Korang kena tengok kat mana korang power. Buat dulu semua. Dari situ korang tengok mana yang korang rasa korang boleh buat dan mana yang korang rasa selesa dan korang rasa memang aku memang power dekat sini. Buat dah. Fokus yang kat mana korang rasa korang boleh, yang korang paling padu sekali fokus dekat situ. And of course yang paling penting antaranya adalah communication. Communication antara korang dengan korang punya leader ataupun dengan korang punya team lah. Jangan senyap, jangan diam. Tak tahu tanya. Masalahnya kebanyakan orang, dia tengok leader dia sibuk, tak apa, leader aku pun sibuk kan, dia pun tak tanya apa-apa, aku pun diam. Ataupun aku nak tanya kan dia sibuk pula, apalah, diam. Leader aku ni tak ada tanya-tanya khabar pun, diam. So korang kena betulkan mindset korang. Bila korang join jadi ejen hartanah, korang yang kena kejar. Korang yang kena kejar klien, korang yang kena cari listing. Termasuklah dalam teammate pun, dalam communication pun korang yang kena kejar leader korang. Kalau leader korang prefer untuk korang PM personal, PM personal. Tapi kalau leader korang prefer untuk korang WhatsApp dalam grup, tanya dalam grup. Jangan segan, jangan takut. Sebab apa? Kenapa kita kena tanya dalam grup? Contohnya, bila leader tu sibuk, akan ada orang lain yang boleh tolong jawabkan soalan-soalan kita. Korang jangan rasa macam, aku nak tanya soalan ni macam soalan bodoh je. Bila korang ada rasa macam tu, memang susah lah korang nak pergi jauh. Sebab korang benda yang tak tahu pun, korang nak tanya, nak dapatkan jawapan pun korang takut. Memanglah mula-mula tu rasa macam soalan tu soalan bodoh. Tapi bila korang tanya, korang dah tahu. Jadi korang satu masalah dah selesai. So cari pula masalah lain ataupun cari pula soalan lain yang korang tak tahu, tanya lagi. And yang seterusnya, korang kena praktis ataupun korang kena buat. Kena buat. Tak boleh macam tanya je tak sudah-sudah. Asyik tanya pula soalan kompleks gila. Soalan memang gila-gila bapak level PhD. Tapi korang tak nak bergerak, korang tak nak buat. Bila macam ni pun tak jalan juga. Sebab dalam hartanah ni, aku punya pengalaman sebagai perunding hartanah. Kalau kau tanya saja, benda tu macam kau tak faham ataupun kau tak ingat ataupun kau tak jelas. Tapi bila kau buat dan bila kau hit satu dinding ataupun kau jumpa satu masalah, time tu kau tanya, time tu kau solve, kau akan lebih faham. Kau lebih mudah faham, kau lebih mudah untuk ingat benda-benda ni. Dan benda ni kau kena continuous. Dia sebab setiap transaksi tu berbeza-beza. Cabaran dia pun lain-lain. Masalah dia pun tak sama. Jadi korang kena sentiasa communicate dengan team leader korang dan korang kena buat. Jangan tanya tapi tak buat. So aku rasa basically tu je yang aku nak share. Kalau korang berminat nak jadi perunding hartanah, aku tak cakap jangan, tapi korang buat keputusan tu betul-betul. Once korang dah masuk, korang buat gila-gila betul-betul punya. Tapi kalau korang nak cuba-cuba, yang ini yang ramai aku tengok register, dah dapat nombor lepas tu dia senyap sebab dia cuba-cuba saja. So itu je. Kalau ada apa-apa korang komen dan insyaAllah aku akan reply. Ada rezeki kita jumpa lagi dekat video-video yang akan datang. Assalamualaikum.